Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Umar Syazuli, penceramah jemputan kita pada hari ini, yang berusaha Puan Syarimah binti Saleh, pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang, adik-adik pelajar dari Ma'had Tahfiz Asy-Syafi'i, warga Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang yang hadir di auditorium maupun yang menonton secara langsung menerusi live Facebook dan aplikasi Zoom pada tengah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Al-Quran diturun sebagai penyuluh, membacanya dikurnia pahala dan rahmat. Menadah doa jari nan 10, doa diminta agar selamat. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz bagi membacakan doa sempena program Jom Ngaji at PPAPP, sempena World Quran Hour peringkat negeri Pulau Pinang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihim wassalatu wassalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'al لنا حجة يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Moga majlis ini dimulai dengan rahmat, pertengahannya barakah dan disudahi dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan alam laksana lukisan, unggas berdendang waktu gerimis. Sembah dan salam sebagai bingkisan, sudi bertandang menyeri majlis. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas izinnya jua dapat kita bersama-sama di dalam majlis Jom Mengaji at PPAPP sempena World Quran Hour peringkat negeri Pulau Pinang pada 24 Ramadan 1443 Hijrah, iaitu hari ini. Untuk makluman semua, Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang dengan kerjasama Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia telah bersama-sama menjayakan program Jom Ngaji at PPAPP sempena World Quran Hour peringkat negeri Pulau Pinang yang dijalankan serentak di seluruh Malaysia dengan tema kali ini iaitu Dunia Bersujud. Semoga majlis ini dapat menyemaikan rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam Allah dan seterusnya mengangkat martabat Al-Quran ke tahap tertinggi dan menjadi panduan utama dalam melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Untuk makluman juga, tahun ini Jom Ngaji at PPAPP sempena World Quran Hour membawa misi mentadabbur surah As-Sajdah yang membawa maksud sujud, iaitu surah Makkiyah dan merupakan surah yang ke-32 di dalam Al-Quran serta mempunyai 30 ayat. Surah ini memberikan motivasi agar umat Islam sentiasa meyakini kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasul dan kebenaran Nabi.
Surah ini turut menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur semua makhluknya. Majlis kita pada tengah hari ini akan diteruskan lagi dengan Tazkirah Ramadan bersempena Jom Ngaji at PPAPP sempena World Quran Hour peringkat negeri Pulau Pinang. Izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata berkenaan dengan penceramah kita pada tengah hari ini. Nama penuh beliau ialah Ustaz Muhammad Umar Syazuli bin Muhammad Tahir. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda pengajian Al-Quran dengan multimedia daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan sekarang bertugas sebagai guru Al-Quran. Untuk makluman Al-Fadhil Ustaz, majlis kita pada hari ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah majlis memohon Ustaz untuk membacakan surah Al-Fatihah secara tarannum. Bahagian kedua, majlis memohon Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing para penonton membaca surah As-Sajadah. Dan bahagian terakhir, majlis memohon Al-Fadhil Ustaz untuk mentadabbur surah tersebut. Tanpa berlengah lagi, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Umar Syazuli untuk ke depan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul pada tengah hari ini. Insya-Allah untuk kita sama-sama tadabbur surah As-Sajdah. Baik, insya-Allah seperti mana yang kita telah tetapkan tu, yang tentatif tu, maka saya akan baca Al-Fatihah dengan tarannum bayati dulu. Kalau saya rasa nak baca lagi, saya baca lagi. Dan ni bayati dulu. Kalau adik-adik semua duk dengar bayati ni, biasanya kita akan baca masa awal-awal sekali, pembukaan kan. Kiranya kalau macam siapa yang masuk pertandingan, dia akan baca masa awal sekali, yang kita dengar slow je kan, relax sikit tu, yang tu bayati. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, yang tu bayati. Kemudian kita masuk nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, nah, itu nahawan. Okey, cukuplah dua lagu tu. Baik, insya-Allah kita akan teruskan dengan bacaan surah As-Sajdah. Baik, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan baca muka surat yang pertama dulu nah. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita baca tambah. Tapi tadi kita baca yang pertama dulu.
Kita buat nahwan juga. Kita bawa lagu nahwan. Lagu nahwan ni biasanya kalau kita biasa dengar tu macam Syekh Mishari Rashid nanti baca. Okay, Mishari Rashid. Okay, so kita pun baca macam tu lah. Lebih kurang dia. Kita ambil lagu dia. Okay, saya baca dulu, kemudian adik-adik dan tuan-puan ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baik, dekat Alif Lam Mim tu, lam tu 6 harakat, lepas tu dengung 2 harakat, kemudian mim 6 harakat balik. Alif la tu 6, lepas tu lam tu 2, mi situ 6 balik, mi, lepas tu mim dekat hujung, mim. Okey, mim dekat hujung dia akan ada dengung asli dia akan bunyi mim. Dia jangan mim. Itu terkejut. Okay? Mim. Macam tu. Lagi sekali. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Okay, baik. Tanzilul kitab la raiba fihi mirra. Mirra tu kalau kita tengok situ, selepas min kan, nun tu ada ra. Bila ra tu dia bersyaddah, dia bersabdu. Bila dia bersabdu, kita tak payah sebut nun tu dah. Kita terus pi ra. Dia akan jadi mirra, mirra. Dia jangan singgah nun, jangan jadi minra, tak mau. Mirra tak mau. Tak payah singgah huruf nun, terus pi ke huruf ra. Mirra, mirra. Satu lagi lam pun macam tu. Kadang-kadang milladun, milladun. Dia milla, milla. Seolah-olah nun tu tak ada. Mim baris bawah, terus ra selepas dia. Lagi satu, kalau macam adik-adik ni, kalau kakak-kakak semua pun, kalau lebih baik kita baca baris bawah tu Rabbil Alamin. Untuk cantik dia kita baca dengan bil. Mana-mana sekalipun lah. Bila baris bawah, selepas dia ada sukun, biasanya kita akan baca dengan bil. Dia akan terjadi mir Rabbil Alamin. So jaga kat situ, baris bawah dan baris depan. Kalau ada sukun selepas itu ataupun syaddah, kadang akan jadi. Kita kena jaga. Mir Rabbil sama juga kita baca Al-Fatihah tu pun kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik ni sekali. Tanzilul kitab. Nampak? Lul tu lam dhammah, kemudian ada lam sukun. So lul, jangan baca lul. Lul tak cantik lah. So baca lul. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Saya dengar ada yang baca Roy. Roy itu nipih, bagi terbaik sikit. La Roy. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin.
أم يقولون افتراه. Lagi satu ha ni dia akan lepas ya. Am yaquluna iftarah. Dia bukan am yaquluna iftarah. Terkejut. Bukan itu. Am yaquluna iftarah. Sama juga kita baca ihdinas sira. Jangan baca ihdina. Nampak? Dia kita potong dia cepat sangat, kita kuat sangat, kita ni. So lepas dia. Ihdina. Okey? Lagi sekali. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum. Okey, atahum ni sama macam alaihim. Kadang kita baca atahum, alaihim. Yang tu kena jaga. Macam tadi saya abang tu, bila baris bawah selepas ada sukun, jaga baris bawah tu. Sama juga baris depan, bila ada sukun, jaga baris depan tu. Yang ni ma atahum, jangan baca hum. Tak cantik. Kemudian alaihim pun sama. Kita duk baca alaihim lah, kita sebut alaihim kan. So sepatutnya alaihim. Jaga sikit. Baik. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum. Okey, kemudian kita ambil balik litunzira. Litunzi, zal keluar lidah. Huruf yang keluar lidah ni ada 3 saja. Kena ingat. Tha, zal dan dha. Dha, ta, dha. Dha tu keluar lidah. So biasanya kita ingat tu tha dengan zal je lah. Dha kan kalau baris atas. So bila dha ni kadang kita baca zalimin. Dia bukan za, dia dha. Okey, dia keluar lidah sama macam tha dengan dha. Okey, qaumil zalimin. Baik, lagi sekali. Tak apa, kita sambung litun tu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dekat ming dia punya dengung tu bagi tebal. Dengung ni dia akan ikut huruf yang nak mai selepas tu. So kita kena ikutlah, kalau tebal bagi tebal. Min qablik. Kalau kita tengok, kalau kita tutup hidung dia akan mati. Dia akan mati. Macam tu. Kalau dia tak fully hidung, then dia boleh hidup lagi dekat mulut. So kalau kita nak tahu dengung tu betul ke tak, kita try tutup hidung tengok. Kalau dia mati tu kira betul ya. Dia lalu kok hidung. So bila kita tutup hidung, kok hidung dia tak boleh lalu, kok mulut memang tak keluar dah. So dia mati macam tu lah. Baik, kemudian Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. ثم
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع waliyi bagi dia ada berat sikit tu, dia bagi berat sikit. Waliyi bagi dia ada weight sikit. Jangan bagi dia waliyimu tak mau, waliyimu tak mau. Wali tekan dia sikit, bagi lidah kita naik sikit. Wali takat tu. Wali sama juga macam kita sebut iyyaka bagi ada yang tu. So yang tu dia duduk tengah-tengah. Kalau kita tekan kuat sangat pun tak mau. Waliyin tak mau. Yang tu kuat sangat. Dia sederhana aja. Sama juga iyya tak mau. Iya pertengahan. Iya kosong, tak ada berat. Dia punya weight tu tak ada. So bagi ada weight sikit. Sama juga wali dia duduk tang situ. Lagi sekali. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Lagi sekali. Afala tatadhakkarun. Jangan run. Yang tu nipih. Afala tatadhakkarun. Run bagi tebal. Run yang tu nipih. Afala tatadhakkarun. Ra bari depan ni kita kena berlatih lah. Saya pun sama. Kadang dia terjadi nipih. So kita kena berlatih bagi dia terbaik. Run. Macam tu. Dan lagi satu, kalau huruf yang dhammah bari depan, biasanya mulut kita akan muncung. Run tambah selepas dia ada waw pula kan. Dia akan muncung. Tapi kalau huruf waw, bila-bila saja dia akan muncung. Sama ada dia bari atas ke, bari bawah ke, bari depan ke, bari sukun ke, syaddah ke, dia akan muncung sikit lah. Tapi dia ada perbezaan dia. Muncung yang mana lebih, yang mana kurang tu. Yang tu tak apa, janji dia muncung. Tapi jangan over lah muncung tu. Selain daripada huruf waw, dia tak akan muncung. Kecuali bila baris depan sahaja. Sama macam ni lah. Tatadhakkarun. Run. Baru dia kemah bunyi dia. Dia tak run. Macam tu. Jadi nipih kan. So bila baris depan muncung sikit. Sama juga macam Maliki yau. Dia akan muncul sikit. Maliki yaumiddin. Baik. Kemudian yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Okay, yudabbirul rul. Jaga ra tu bagi terbaik. Rul. Yudabbirul amra. Ra terbaik. Jangan yudabbirul rul nipih. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya. Dia duduk kat bawah ni. Ya. Berlatih benda tu. Ya. Supaya bila kita baca tu dia dengar kemas sikit lah. Ya ruju. Macam tu. Iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak duduk kat hidung. Thumma ya'ruju, bunyi ke hidung. Dia dia bunyi kat bawah. Okey. Ain tu kena jaga. Kadang kita baca dia termasuk hidung. Kan? So kena berlatih lah. Kadang kita tak perasan pun, kita tak try tutup hidung. Bila kita try tutup hidung, dia bunyi ke hidung, bunyi sengau kan. So buat turun dia ke bawah, dia tengah ni. Macam tu. Kemudian ambil thumma ya'ruju. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Dekat miqa, bagi dia tebal sikit, jangan miq tak mau. Dia macam kita duk baca ni, dia keluar sekali. Kana miqda, dia macam tu. Kita tak payah tunggu dia melantun baru kita nak baca balik. Contoh, kana miqda. Nampak dia macam terasing. Jangan bagi asing tu sekali ya. Kana miqdaruhu. Okey, so bagi tebal dia dan bagi dia bersambung. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Za tu nipih. Za dia tak ada bunyi z, tak ada. Bukan za, bukan. Za. Nipih je, kita sentuh je. Zalika, kalau zai lagi baru ada bunyi z. Baru ada. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه. Sama juga khalaqah, jangan khalaqah terkejut. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqah. وبدأ خلق الإنسان من طين. Bagi tebal dia punya dengung ta. Kemudian ta tu jangan bagi ada angin. Kadang kita baca dia bunyi ta. Dia ada angin. Yang tu kena kawal sikit. Dulu saya baca macam tu juga. Ta. So kena bagi dia buang angin tu. Ta. Dia saja. Wa bada'a khalqal insani min tin.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين dekat naslahu tu kan, sin tu, angin sin tu kita kena bagi dia lawas tau. Naslahu, naslahu. Nah, macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jangan potong awal dia punya angin sin tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Kita kalut nak sebut ta. Jangan nasta'in, nasta'in. Jangan nasta'in, nasta'in. Semua kita duk kalut nak sebut huruf selepas dia. Nah, sama juga ni pun naslahu, naslahu. Thumma ja'ala naslahu. Macam tu. Jangan thumma ja'ala naslahu, naslahu. Nampak? Dia macam kalut kan? Dia potong terus angin sin tu. Angin sin tak ada nak pi, dia dah potong dah. So bagi dia lawas dulu. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة qalqalah bagi dengar jangan tak mau. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون tak mau bihim bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Sadaqallahul azim. Dha tu jaga, jangan Sadaqallahul azim, tak mau. Sadaqallahul azim. Bagi dia keluar lidah dekat situ. Azim. Sadaqallahul azim. Yang tu kita dah tahu, kita sebut tu keluar lidah ke tak. Kalau keluar lidah dia bunyi zim, zim. Kalau tak dia jadi zim, zim. Nah.
So yang tu kita akan betul sikit lah. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dengan kita punya nota tadabbur ni. Baik, insyaAllah sedikit sebanyak lah yang mana saya dapat ni, saya boleh share lah. Baik, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Kita dah baca kira satu muka lah tu, tinggal satu ayat je lagi, kan. Tapi kita ambil sampai situ je sebab dia nak mula makra' baru, kan. So kita tinggal lah, kita ambil yang 1-10 dulu. Nah, ni pun nampak je tak ada dia nak sambung. So kita teruskan kepada tadabbur insya-Allah. Baik, surah Sajdah, dia kiranya boleh dikatakan sebagai kembar lah dengan surah apa? Al-Mulk, kan. Sebab apa? Sebab Nabi sebelum tidur Nabi akan baca dua surah tu, kan. Okey, dalam sebuah riwayat Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga baginda membaca surah Sajdah dan surah Al-Mulk. So dua-dua surah ni Nabi baca. So kita kalau ada peluang tu, kan, bolehlah kita baca. Memang patut pun sebenarnya, tapi kita lah malas, kan. Kira tidur tu tak larat dah, bom terus, kan. Tapi kalau siapa yang duk amal tu, Alhamdulillah lah. Kalau boleh kita try lah, ni 10 Ramadan akhir ni, kita try lah. Kok kena Lailatul Qadar, kira kita baca surah tu setiap hari kita nak tidur, Alhamdulillah lah, kan. Padahal kita baca satu malam lah. So untung kat situ, InsyaAllah. Kemudian surah Sajdah ni juga Nabi baca, lazimnya lah Nabi akan baca pada pada subuh hari Jumaat. Macam kita belum sini pun memang selalu buat, kan. Subuh Jumaat ni baca surah Sajdah dan Al-Insan, kan. Surah Sajdah subuh Jumaat. Baik, dalam riwayat ni pula menurut Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW dilihat sering membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh pada hari Jumaat. Perkara ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud sesungguhnya pada salat subuh hari Jumaat Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil dan surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, macam tadi MC kita pun sebut dah, surah As-Sajdah ni ialah surah yang ke-32, kan. 32 juzuk 21. Yang tadi kita buka tu juzuk 21. Dia 30 ayat. Sama juga macam surah Al-Mulk. Dia ada 30 ayat dan dia ada 380 kalimah. 380 kalimah. Dan huruf pula dia ada berapa huruf? Dia ada 1518 huruf. Maksud dia 1518 huruf. 380 perkataan, 1518 huruf. Kalau ada tu tulislah kat situ. Kod tak ada, kan, dia punya apa ni, huruf dengan perkataan tu. Kalau yang ada pen tu boleh tulislah. Dia juga surah Makkiyah, dan diturunkan selepas surah Al-Mu'minun. Selepas Al-Mu'minun. Baik, dinamakan surah Sajdah ni sebab apa? Sebab dia pada ayat yang ke-15 tu dia ada perkataan sujada, kan, suruh sujud tu. Maka dengan itu dinamakan surah Sajdah. Baik. Kalau kita tengok juga, dalam Quran ni dia ada 15 tempat yang Nabi sujud lah. Tempat, kiranya ayat yang Nabi sujud, 15 tempat. Kan, 15 tempat. Salah satunya surah As-Sajdah ni lah. Okey, surah Sajdah. Dan surah Sajdah dia punya ayat pula, ayat yang ke-15. Cantik dah. Baik. Kemudian kita tengok kepada kalau siapa ada yang poster untuk World Quran Hour hari ni tu, kan, yang surah As-Sajdah dalam kurungan sujud tu, surah ke-30, 30 ayat, juzuk ke-21, Makkiyah, dunia bersujud. Yang tu
Kan ada ke tak tahu. Okey. Yang tu dia bagi tahu dalam tu 9 keyakinan membentuk peribadi bersujud. Yang pertama sekali dia habaq. Dia dalam ni dia pada habaq dah ikut ayat ni. Okey, dah ikut ayat dah, cantik, alhamdulillah. Dia bagi tahu fungsi Al-Quran ayat 1 hingga 3. Fungsi Al-Quran tu apa dia? Al-Quran Al-Karim dan pengesahan kenabian dan kerasulan. Kiranya mengesahkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah dan kerasulannya. Supaya depa ni tak orang panggil apa, tak macam tak yakin lah kan, ada was-was dan sebagainya ada. Kemudian kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-4 sampai 6. 4 sampai 6. Kalau siapa yang tak ada tu nanti carilah kat Google pun ada, kat ni kita punya World Quran Hour punya Facebook pun ada nanti. Boleh tengok. Baik, yang tu dia kata apa? Kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mengatur semua makhluknya. Mencipta dan mengatur ni contoh macam kadang kita pun jadi juga kita macam contoh kita nak pi buka puasa masjid ni, masjid A, tiba-tiba kawan kita kata, "Weh, jom mai masjid B, aku duduk dalam masjid B." Kita pun pergi masjid B, nampak? Asalnya kita duk rasa macam nak pergi masjid A. Kira rezeki kita kat situ, tengok rezeki kita kat masjid B. Allah dah tentukan kan. So kita tak payah risau. Benda yang tak payah risau ni rezeki lah. Kadang kita tengok kawan kita dapat duit banyak, kita dapat sikit ya. Kan? Kita kadang macam dengki sikit lah kan. Yang tu siapa pun sama je, saya pun sama je kan. Kita tengok tu, tu kita fikir balik, ni rezeki dia, rezeki aku rezeki dia tak main kat aku, rezeki aku tak fikir dia. So kita relax sikit, kan, kita relax. Walaupun kita sikit, yang ni Allah bagi aku, awak aku tak bersyukur. Macam tu kan. Kita kena fikir macam tu, baru kita main, dia relax balik, dia bersyukur. Kalau tidak kita duduk jealous macam tu je, habis. Saya duduk dengki dengan dia tu, dengki dengan dia ni, habis. So kita kena jagalah situ. Kita kena ingatlah rezeki dia, rezeki kita. Semua Allah dah atur, dah siap. Kan? Macam ada contoh juga dalam Allah atur kita ni, contoh kita bagi RM10. Bagilah RM10 siapa ke? Saya tengok ada orang bagi kita RM100. Kan? Nampak? Kat situ pun rezeki juga. Baik. Kemudian proses penciptaan manusia pada ayat yang ke-7 dan ke-8. 7 hingga 9. 7 hingga 9 proses penciptaan manusia. Lepas tu proses penciptaan manusia dan anugerah pendengaran, penglihatan dan juga hati. Diceritakan dalam surah As-Sajdah tu. Kemudian keimanan pada hari kebangkitan. Yang ni kita pergi secara umum dululah. Keimanan pada hari kebangkitan. Pada ayat 10 dan 11. Hujah dan bukti adanya hari kebangkitan dan kepadanya lah manusia dikembalikan. Yang ke-12 dan 14 hingga 14. Ayat 12 hingga 14 cerita pasal azab akibat kelalaian. Akibat kelalaian, keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang ingkar. Baik, kemudian tersungkur sujud dan beramal soleh. Yang inilah yang kita selalu guna, kira sajdah ni sujud. Ayat 15 hingga 17. Sifat orang-orang mukmin di dunia dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Okey. Kemudian ganjaran syurga dan balasan mereka, ayat 18 hingga 22. Ganjaran orang-orang yang beriman dan balasan orang-orang fasik. Kemudian ayat 23 hingga 25. Al-Quran petunjuk jalan kebenaran. Hubungan antara dua risalah, penurunan Taurat kepada Nabi Musa dan sikap orang Yahudi terhadap makhluknya. Makhluknya itu Allah lah. Baik. Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemenangan. Ayat 26 hingga akhir 30. Penegasan kembali tentang tauhid,
kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemenangan. Baik, 3 mutiara surah As-Sajdah, yakni yakin pada ayat yang kedua. Tanzilul kitab bila bukan tanzilul kitab. Betul lah, tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Ayat yang kedua. Kemudian mutiara dia lagi apa? Sujud. Sujud ni memang orang panggil sinonim lah dengan surah As-Sajdah. Sujud ayat yang ke-15. Kira memang lepas kita baca tu kita akan sujud. Kan? Okey. Lepas tu yang satu lagi, tidak sombong, juga pada ayat yang ke-15. Okey. Baik, yang ni kita boleh tinggal Ustaz. Kita pergi belah dia punya kiranya apa intipati dia tu. Yang ni saya ambil daripada perkongsian Ustaz Syahari Abdul Rahman. Dia ada, saya tengok yang bahagian pertama tu saja dah ada 3A dah. Kira lepas itu lagi banyak kan, tapi kita tak sempat nak share semua, so saya share yang mana awal-awal itu dulu. Baik, yang pertama dia ada, yang dalam ni saya buat nota ni 3A lah. A baik, yang pertama sekali A apa? A dia akar yang kuat. Akar yang kuat. Yang ni merupakan makna kepada sajada. Kan, kalau ikut menurut kajian orang yang mendalami bahasa Arab, kiranya orang yang mendalami bahasa Arab dan kaji tentang syair-syair ini, mereka mendapati kalimah sajada berasal daripada sawajid, yang merujuk kepada pokok ataupun pohon tamar. Pokok kurma lah kita panggil kan, pohon tamar. Diberi gelaran ni sebab dia punya apa tu, akar tu kuat. Kuat, dia mencengkam bumi. Dia mencengkam bumi, kiranya kalau angin tiup pun dia tak goyang. Dia kuat, dia punya akar tu. Sebab tu dinamakan sawajid dia tu. Yang ni salah satu kelebihan dia lah, pokok kurma ni. Kalau kita tengok macam kalau kita dah baca Kahfi kan, surah Kahfi, kalau kita baca makna tepi tu, dia punya terjemahan. Terjemahan dia, dia akan bagi tahu dalam tu kisah pemilik 2 kebun. Kan, kisah pemilik 2 kebun, depa tanam apa? Dia tanam pokok kurma dekat tepi kebun dia. Untuk buat apa tu? Pokok kurma tu untuk jadikan sebagai pagar. So bila angin mai, tak kira kebun dia steady ya. Kan, dia tanam pokok kurma. So pokok kurma tu jaga kebun dia sebagai pagar. Yang tu dahsyat pokok kurma. So di situ dinamakan apa tadi? Sawajid. 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 Okey. Baik. So maksud dia dekat sini, sajadah ni dia bukan sahaja maksud sujud yang kita dok faham tu. Dia juga bermaksud dari segi apa ni, akak tu kan. Maksud dia hati kita tu, walaupun dia mai ujian macam mana pun, kita tetap yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak goncang. Yang tu maksud dia sajadah tu, sujud tu. Bukan sahaja perbuatan kita tundukkan kepala tu, kan, bahkan hati kita tu yang terlebih utama tu kena ada sekali. Okey. Yang kedua, alam ni juga sedang sujud. Yang kedua, alam juga sedang sujud. Kan, macam tadilah. Dia bukan sahaja tundukkan kepala. Kalau tunduk kepala, alam nak tunduk kepala macam mana? Kan? So sujud di situ kita tengok maksud dia, macam contohlah kalau kita tengok sujud tu kan, ada setengah orang sujud, kalau kita bandingkan kanak-kanak sujud, depa kalau sujud kira depa nak bangun awal kan, ambil syarat kira aku sujud dah, okey bangun. Tapi kalau mak-mak kita, kalau ayah-ayah kita kalau sujud masa tahajud contohnya, mereka sujud lama, kan. Mereka menghayati benda tu. Mereka tengah doa, nampak? So beza dekat situ. Sujud yang bawa hati dengan sujud yang tak bawa.
Kan. So kita pun kena, bila sujud tu kena ada kerendahan hati tu lah. Bukan sujud saja asal nak bagi sah solatnya, kan. Dah rukun aku pun buat lah, kan. Tapi dalam hati tak ada apa, kan. Itu saya cakap untuk saya samalah, saya pun lebih kurang. Kemudian yang tadi alam itu juga sedang sujud. Okey, kalau surah Sajdah ni kan, dia bagi tahu as-sajdah tu merujuk kepada hati yang tunduk dan taat kepada Allah tanpa boleh digugat oleh apa-apa tipu daya. Macam tadi saya abang tu lah, hati kita tu pastikan cantik. Orang kejut macam mana pun tak pergi mana. InsyaAllah semoga Allah kurniakan kepada kita. Baik. Dalam Al-Quran pun Allah bagi tahu bahawa makhluk-makhluk lain ni mereka juga sujud. Mereka juga sujud dekat surah mana? Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Dia sepatutnya Al-Hajj. Macam tu saya sebut Al-Hajj pula. Okey, baik. Ayat 18 bunyi dia macam mana? Ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Maksud dia kita baca maksud terjemahan. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan, bintang-bintang, gunung ganang, pokok-pokok kayu, binatang-binatang, serta sebahagian besar manusia. Nampak? Yang lain Allah sebut terus ya. Kat kita sebahagian besar manusia. Sebab apa? Lepas itu Allah sambung lagi. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab. Na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Kan? Kalau tadi pokok-pokok gunung ganang pun tak ada apa, tak ada sebahagian. Tiba-tiba mai ke manusia, ada sebahagian. Maksudnya ada sebahagian lagi yang kod lain kan. Semoga Allah pilih kita untuk yang sujud tu. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Kadang kita duk cari kemuliaan di sisi manusia kan. Kita tak perasan kita duk pergi ke mana dah. Yang tu pun kena jaga juga. Semoga Allah jaga saya jugalah. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Yang tu maksud bagi terjemahan bagi ayat yang ke-18 dalam surah Al-Hajj. Baik, yang tadi Allah bagi tahu matahari, bulan pun sujud juga. Depa sujud macam mana? Cuba kalau kita tengok depa punya sujud. Matahari dia ada tak keluar sehari? Tak ada. Setiap pagi dia keluar. Itu cara depa orang panggil taat lah. Kan, taat perintah Allah. Bulan pula daripada kecil mai pertengahan dia akan jadi mengembang kan. Dia apa orang panggil bulan purnama. Kan, kemudian dia kecil balik. Tak ada tiba-tiba daripada kecil mai besar, mai tengah dia mengecil balik setengah. Tak ada. Dia tak buat itu pun. Kan, dia memang dia ikut taat. Yang tu maksud sujud yang dikehendaki yang kedua ni. Kemudian okey, yang ketiga. Yang ketiga ni kita masuk ayat pertama lah. Ayat pertama bunyi apa? Alif Lam Mim. Yang tu maksud dia. Maksud dia kita pun tak tahu. Kan? So yang ketiga tu, yang ketiga apa ni kita panggil minda yang
aku tidak tahu. Kiranya apa-apa pun aku tak tahu, aku kena belajar, aku tak tahu, aku kena belajar. Sentiasa rasa nak belajar. Kan, walaupun kita dah rasa macam surah Sajdah ni aku duk baca selalu dah, duk baca terjemahan tak ada apa pun. Dia kalau Quran kita belajar, saya kita rasa ni bau tak pernah dengar pun. Macam tu. Kan, macam-macam kalau ilmu agama biasanya macam tu lah. Nah, dia bila kita dengar kat sini lain. Lepas tu ustaz ni terang, ada tambahan lah. Ustaz ni pula, ada tambah lagi. Kan? Dia sentiasa ada penambahan. InsyaAllah. So, kita mesti kena duduk dalam kiranya aku tak tahu. Kira supaya kita sentiasa nak belajar lah. Kan? Semoga Allah kurniakan kekuatan dan orang panggil apa, hidayah dan taufik kepada kita semua insyaAllah. Nah, baik, yang tu yang ketiga. Makin banyak kita baca, makin duk rasa tak tahu, kan? Makin banyak belajar, makin duk rasa tak tahu. Kan, semua orang banyak macam tu. Nah, bila dah duduk dalam aku tak tahu tu lah, kan? Kalau aku tahu semua benda, dia baca sikit dia rasa tahu semua. Yang tu pening kepala. Semoga Allah lindung kita semua lah. Baik, yang tu 3A lah yang saya ambil daripada perkongsian Ustaz Syahri Abdul Rahman. Nah, so masa kita pun dah kesuntukan. So secara keseluruhannya, yang pertama sekali sujud tadi tu, kan, sajdah tu, dia bukan sahaja bermaksud kita tunduk apa tu panggil buh kepala ke bawah, kan. Selain tu dia juga hati kita tu, nah, ketaatan hati kita. Nah, so kita kena sentiasa duduk dalam orang panggil sajdah tu lah. Orang-orang yang bersujud tu, walaupun kepala duduk atas, dia sujud apa? Sujud hati, kan. Dia rasa rendah diri, dia rasa dia tak tahu, kan. Macam tu lah. Nah, yang tu secara kesimpulan. InsyaAllah kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita ada rezeki kita jumpa lagi. Nah, baik, setakat itu saja kot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, banyaklah perkara rajut bertali, bunga bercanggah. Banyaklah perkara sujud sejati kepada Allah. Bunga melur, bunga kenanga, cantik disusun, penyeri anjung. Mulia dari intan permata, Al-Quran dijunjung, umat disanjung. Bunga mawar cantik berseri, mekar disiram si embun pagi. Majlis jom mengaji mengundur diri. Semoga tahun depan kita berjumpa lagi. Dengan berakhirnya penyampaian cenderahati sebentar tadi, maka selesailah sudah majlis kita pada tengah hari ini. Jari disusun, maaf dipinta, salah dan silap harap dimaafi, terkasar bahasa maupun gurau senda jangan disimpan di dalam hati. Saya sudahi majlis kita pada tengah hari ini dengan kalimah yang suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.